Istiqamah, dia akan mematikan jiwa kita yang penat buat kebaikan. Jadi di situ kita akan bertemu dengan titik ikhlas. Selagi kita tak istiqamah, susah nak bertemu ikhlas. Sahabat, ikhlas ni tak boleh jual beli kat mana-mana. Jadi bila sudah istiqamah, insya-Allah kita dapat ikhlas. Istiqamah ni apa sahabat-sahabat? Orang ada ke tak ada ke, orang suruh ke tak suruh ke, kita sekarang ni solat. Tunggu mak kita suruh ke tak? Anak-anak, ya Allah ustazah, sekolah madrasah tu dah hafal 15 juzuk. Solat masa tunggu kita suruh lagi. Tak apa kak, suruh je, itu kan pahala buat akak. Nanti bila dah tua macam akak, insya-Allah tak payah suruh dah. Allah ustazah ni kita balik kena dah. Tak sungguhlah muslimat. Sebab dia sebenarnya nak perhatian mak ayah dia. Bila dia balik asrama, kita, cikgu anak saya okey ke, masya-Allah, tahniah kak. Dia jadi leader ni, hari tu kami bawa program ni. Ya ke? Saya tak percayalah. Yang azan dia, yang imam dia, insya-Allah. Sebab apa? Sebab di rumah kita tunjukkan tauladan yang baik kepada dia, tanpa jemu, tanpa merungut-rungut. Subhanallah, itulah contoh tauladan yang terbaik. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi jihad kita di situ, tiap-tiap hari tetap kena kejut suami subuh. Cubalah abang ni macam imam masjid Jelutung, kan? Tak payah nak kejut-kejut, kan? Tahu-tahu imamnya pun dikejut oleh isterinya. Sekian dia maklumkan. Macam itulah. Harap-harap imam masjid tak dengar, kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi maknanya nak cerita, si tukang kejut tu pahala. Isteri pula ada anak kecil, halangan kat rumah, kejap lagi anak-anak nak pergi sekolah, siapa nak urus. Dia bangun kerana kita yang mujahadah tiap pagi supaya suami kita pergi masjid. Dia bersolat jemaah di masjid, kita solat-solat sorang-sorang dekat rumah. Insya-Allah nampak macam satu pahala, tapi Allah beri 27 pahala kerana asbab suami kita pergi masjid solat jemaah, kita yang kejut. So nak merungut lagi ke? Kita buat sorang-sorang, boleh pakai baju kelawar dalam telekung tu, kan? Pun dapat pahala 27 darjat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi isu macam ni jangan tulis kat Facebook. Dan pahala solat berjemaah 27 darjat, walaupun pakai kain baju kelawar dalam bilik sendiri. Orang yang tak hadir kuliah akan kata, ni kau belajar mana, hadis mana sembahyang kat rumah dapat 27. Sebab tu kena dengar ilmu 1 jam, 1 jam setengah setiap siri. Bukan 1 minit setengah. Jadi bila 1 minit setengah tu, benda yang kita ulas panjang-panjang tu dia tak dengar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Dia macam je Ustazah Zaid, nak marah tapi kena sabar. Gitulah sahabat-sahabat. Sebab suruh dengar kuliah secara istiqamah. Bukan pilih guru, bukan pilih tajuk, bukan pilih masjid mana. Bila kita datang je, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pahala sampai tak pada kita? Kalau on the way pergi, hatta sedang mengaji, on the way balik, wa na'udzubillah min zalik, saat itu sakaratul maut sampai kepada kita, kamu dipandang oleh Allah mati seperti orang yang menuju ke medan jihad. Allahu Akbar. Ini yang kita nak sebut. Tapi kita, alah minggu lepas dia datang dah 2 kali. Minggu ni dapat sekali pun jadilah. Istiqamah, dia akan mematikan jiwa kita yang penat buat kebaikan. Jadi di situ kita akan bertemu dengan titik ikhlas. Selagi kita tak istiqamah, susah nak bertemu ikhlas. Sahabat, ikhlas ni tak boleh jual beli kat mana-mana. Imam Ghazali kata dia adalah silibus yang paling tinggi. So tanpa ikhlas, iblis masih mudah masuk dalam hidup kita. Tanpa ikhlas, amal soleh kita ni masih tergantung-gantung. Kita bawa ni, guni-guni amal. Kita senyum gembira nak bertemu dengan Allah, ditanya soal jawab oleh Allah. Ibarat kita kata, nah tengok ni, satu guni penuh dengan amal. Tiba-tiba kenapa ringan? Bocor kantung tu kerana ketidakikhlasan kita. Yang paling sedih, malaikat boleh komplain dekat Allah. Kenapa diheret ke neraka tu ya Allah, sedangkan aku dulu melihat dia, amalan-amalan ahli syurga dia buat. Kata Allah kepada malaikat, engkau hanya mencatat apa yang mata engkau melihat. Walaupun kita tahu mata malaikat tak mungkin macam kita, tangan malaikat tak mungkin macam kita, sebab kita makhluk berbeza. Tapi maksud malaikat hanya tengok apa yang dia buat. Oh baik ni pahala, baik ni pahala. Tapi siapa yang menilai hatinya? Bukan malaikat, Allah. Sebab tu ada orang buat baik sampai dekat akhirat tak dipimpin ke syurga Allah, tapi diheret ke neraka. Malaikat pun pelik.
Aku dulu yang catat kebaikan-kebaikan dia. Innallaha alimun bizati sudur. Sebab hanya Allah yang dapat tahu apa niat dia buat dalam hati. Dan iblis berjanji depan Allah ketika dikeluarkan daripada syurga, semua akan aku ganggu sampai hari kiamat. Kecuali hamba-Mu yang benar-benar ikhlas. Allahu Akbar.